Saya nak beralih pada Dr. Mazhar, sebab bila bercakap tentang malam Al-Qadar, sudah pastinya tidak kita kaitkan dengan iktikaf. Dan bila sembang pasal iktikaf, kita akan sembang mesti beriktikaf di masjid. Sekarang ni PKP usahakan iktikaf kan. Sembahyang jemaah pun tak boleh lagi. Sembahyang jemaah pun masih lagi banyak perbezaan pendapat. Ni iktikaf apatah lagi. So macam mana? Termasuk wanita yang uzur, Dr. Mazhar. Okay, terima kasih Saudara Amin dan sidang penonton sekalian. Yang pertamanya, kita tahu bahawasanya kita menghadapi satu keadaan yang berbeza daripada apa yang sebelum ini. Tetapi saya mengajak untuk kita semua melihat kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam membahagi-bahagikan pahala kepada hamba-hambanya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, baginda SAW menyebut, inna bil madinati aqwaman ma sirtu masiratan wa la qata'tu wadiyan illa kanu ma'akum. Nabi kata tak ada di Madinah itu ada kaum-kaum yang kamu tak melalui satu perjalanan merentas satu lembah melainkan mereka bersama dengan kamu. Ini dalam peperangan. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, mereka tu di Madinah. Nabi kata wahum bil Madinah habasahumul uzur, mereka tidak dapat disebabkan kerana keuzuran. Maksudnya oleh kerana ada keuzuran tetapi azam mereka nak menyertai Nabi SAW, mereka mendapat pahala bersama dengan Nabi SAW. Dan ini ada banyak riwayat-riwayat dalam hal seperti ini. Orang-orang yang selalu melakukan i'tikaf, kita percaya mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahala i'tikafnya pada tahun ini. Kerana kalau tidak kerana apa yang ada, dia tetap akan ada di masjid pada 10 malam yang akhir ini. Jadi di tempatnya di masjid. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya lebih luas dalam hal ini daripada sangkaan-sangkaan kita. Sebab itu saya suka kepada sisi yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah apabila beliau menulis Ihya Ulumuddin. Kerana agama itu bukan saja soal perukunan ataupun soal hukum hakam fiqhiyah, tetapi soal melihat maksud menghidupkan agama. Agama itu hidup di dalam diri seseorang. Maka orang-orang yang niatnya untuk membesarkan Allah, niatnya untuk melakukan i'tikaf sepanjang tahun, itulah tabiatnya i'tikaf. InsyaAllah tahun ni pun dia dapat pahala i'tikaf. Cumanya dari segi fiqh, dari segi fiqhnya. Dari segi fiqhnya macam mana kita nak mengendalikan suasana yang ada. Mungkin itu balik kepada soalan yang Saudara Amin sebut. Ya, betul. Para fuqaha menyebut, majoritinya mereka menyebut bahawasanya i'tikaf ni mestilah dibuat di masjid lah. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu menggauli wanita sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Walaupun sebahagiannya menasih wala tubashiruhunna fil masajid wa antum akifun, maksudnya, tapi tak apa. Tapi majoritinya iktikaf di masjid. Melainkan di dalam mazhab Abu Hanifah, dia menyatakan wanita boleh iktikaf di Masjidil Bait, iaitu masjid rumah dia, iaitu kawasan yang dia ambil sebagai kawasan ibadat. Maka apabila berlaku keadaan-keadaan yang seperti ini satu keadaan yang baru yang memerlukan satu bukan nak kata terlalu baru, dalam sejarah pernah berlaku hal ini. Tetapi menyebabkan bukan saja wanita tak boleh ke masjid, lelaki pun tak boleh ke masjid. Maka timbul pandangan dan persoalan, boleh tak kalau sekiranya mereka i'tikaf di tempat yang menjadi kelaziman untuk mereka, Masjidil Bait, tempat yang selalu menjadi mihrab sembahyang mereka di rumah. Jadi di kalangan para ulama, saya dengar dan beberapa ceramah di antarabangsa ni, Syekh Hasan Dadu dan seumpamanya, mereka menyatakan boleh macam ni dalam keadaan ini. Di kalangan mereka kata tak, kerana mereka kata Nabi SAW dari riwayat Aisyah telah qada i'tikaf dia dalam bulan Syawal sekiranya dia tidak dapat i'tikaf di dalam bulan Ramadan. Dan ini berbeza pandangan dan seumpamanya. Yang pentingnya ialah seseorang apabila dia telah menempatkan dirinya di satu tempat hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya secara peribadi percaya tentu baginya satu pahala yang besar. Kalaupun tidak ada fadilat duduk dalam masjid, dia ada fadilat menyendirikan, bersendirian, beruzlah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan itulah saya rasa yang patut kita buatlah, terutama pada waktu malam kan. Bila waktu malam kan kita bersendirian dan beribadat. Saya rasa satu hal, saudara Amin, berhubung dengan menghidupkan malam ini. Alhamdulillah kita bercakap tentang tentang Lailatul Qadar. Tetapi sebenarnya menghidupkan malam ini, kalau kita baca sepanjang ayat dalam Quran, sentiasa mengingatkan kita supaya menghidupkan malam. Kekuatan seorang insan ialah dengan menghidupkan malam. Bukan sahaja pada bulan Ramadan, tetapi sepanjang kehidupannya. Jadikanlah ada bahagian pada waktu setiap malam itu di mana kita bangun untuk berbicara antara kita dengan Tuhan. Tanda dunia ini datang dan kita akan pergi meninggalkannya. Malam menempatkan kerinduan yang begitu dalam hati insan kepada Tuhannya. Orang-orang yang selalu bangun malam akan menghadapi gelombang kehidupannya dengan penuh kekuatan dan keyakinan yang bersandarkan kepada Tuhan Ar-Rahman. Sebab itu di samping kita bercakap tentang malam, tentang Lailatul Qadar, tak patutlah ada orang dah habis dah malam Lailatul Qadar, aku tak mampu lah malam ni. Tak patut. Sepatutnya bukan juga 10 yang akhir. Sepanjang kehidupan kita. Sampai buku 3, buku 4, buku 5, time untuk kita bangun. Takbir dan membesarkan Allah. Sujud, memohon keampunan, memohon pertolongan terhadap perjalanan hidup kita. Ya. Ada ke Dr. Mazhar, sebab saya tengok dalam social media, dalam Instagram, dalam Facebook, bila ada yang share poster amalan-amalan khusus yang perlu kita buat pada malam Al-Qadar, macam selawat berapa kali, kemudian doa, munajat khusus, ada ke begitu kalau kita lihat pada Quran dan nas-nas hadis Nabi SAW? Pada umumnya, seperti mana yang disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Ruzaimi tadi, tentang apa yang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik pada 1000 bulan. Ini saudara kami mungkin kena betul. Saya 2-3 hari lepas saya dengar satu nasyid menyamai 1000 bulan. Apa? Dia lebih 1000 bulan. Dia sebenarnya bukan menyamai 1000 bulan. Dia khairun min alfi syahr. Nasyid tu kena dibetulkan. Siapa nyanyi saya tak ingat lah. Saya tak tahu. Saya cari. Tapi dia kata pahalanya menyamai 1000 bulan. Begitulah lebih kurang. Tapi dia bukan menyamai 1000 bulan. Dia khairun min alfi syahr. Dalam hadis pun Nabi sebut khairun min alfi syahr. Dia mesti melebihi 1000 bulan. Maksudnya kalau saya solat 2 rakaat itu melebihi 1000 bulan. Dan kadar melebihi itu seperti mana yang disebut oleh Dr. Ruzaimi tadi, ia tak sama antara satu hamba Allah dengan hamba yang lain, dengan kurniaan Allah terhadap khusyuknya, terhadap kalau katakanlah dia berselawat lebih daripada 1000 bulan. Kalau dia baca Al-Quran lebih daripada 1000 bulan. Ada orang kadang-kadang berfikir maksudnya kalau aku dah sembahyang Isya dah dapatlah sebahagian. Ya benar kita dapat, tapi bukan mudah untuk kita mendapat kelebihan yang demikian besar. Bahawasanya kalau kita dapat solat 2 rakaat, bagaimana kalau kita dapat solat 4 rakaat? Bagaimana kalau kita dapat baca Quran 2 juzuk pada malam itu? Allah. Ini semua adalah seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak panggil kita kepadanya dan dia nak bagi pahala pada malam tersebut. Tetapi sebenarnya kita hubungan insan dengan Tuhan ini bukan saja hubungan pahala itu, tetapi hubungan hamba dengan Tuhan itu jauh daripada hubungan mengutip pahala, tapi hubungan kerinduan. Hubungan seorang hamba yang sentiasa sujud kepada Tuhannya dan sentiasa merindui kehidupan. Kita datang pada hari akhirat, pada hari bulan puasa ni kita baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, bila kita solat, dan pada selain bulan puasa pun kita baca Quran. Masya Allah, bagaimana Quran bawa kita? Quran dia membawa kita mengembara, Amin. Ia membawa kita mengembara daripada alam dunia ke langit, ke bintang. Dia bawa kita ke akhirat, dia bawa kita ke syurga, dia bawa kita ke neraka, dia bawa kita kepada Nuh, dia bawa kita kepada Ibrahim, dia bawa kita kepada Musa. Dalam satu malam kita mengembara dengan alam yang begitu luas. Sehingga kadang-kadang kita merasakan lama sangat aku nak duduk di dunia ni kah? Aku ingin terbara ni, aku ingin meninggalkan ini semua. Ini adalah satu, dunia adalah keletihan. Siapapun kita dan apapun yang kita. Sebab itu maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan supaya kita rindu untuk kepadanya. Datang. Aku nak bagi pahala kepada kau. Aku nak memberikan tawaran yang baik, syurga yang indah. Sebab itu lebih daripada menghitung-hitung seperti ilmu hisab, berapa aku dapat seumpamanya.
Tetapi seperti mana yang Nabi dalam hadis yang semua kita baca, kata Nabi itu apa, idza dakhala al-ashru, apabila masuknya 10, apa baginda buat, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi baginda Ikat kain. mengikat kain. Maksudnya berbagai penafsiran, dan mungkin yang kuatnya ialah tidak menyetubuhi isterinya, dan kemudian baginda menghidupkan malamnya, mengejutkan isteri. Takkan nak cari satu malam je tengok kat luar kat langit dulu, Lailatul Qadar baru kejut isteri kita. Tak ada macam tu. Baru nak kejut. Tapi suasana, subhanallah, oleh kerana Allah ni memang, manusia ni dia keluh halua. Jadi bila dia ada peluang ni, dia nak cari keindahan ni. Kita pun ketuk bilik anak-anak kita, dengan segera mereka pun bangun kerana mereka tahu suasana Ramadan. Bila kita dengar setiap bilik anak kita mendengar bacaan ayat Al-Quran, dan si yang nombor 1 bertakbir, nombor 2 untuk kita merasa kita menghidupkan isteri kita, kita tengok bersolat, dan kita bersolat. Dan demikian sehingga di kalangan salaf, mereka menjadikan bukan saja pada bulan Ramadan, tapi selain pada Ramadan, waktu sekian isteri solat, waktu sekian suami solat, supaya menjadikan malam-malam itu sentiasa dihidupkan oleh kita. Saya bagus semua kita bersemangat dengan Lailatul Qadar, kerana itu memang patut kita lakukan. Tapi hubungan kita bukan hubungan mengira-ngira pahala sahaja, tapi hubungan kita ialah hubungan kita antara Tuhan, hamba Tuhan dengan Tuhan yang Maha Agung. Ya. Masya Allah.